Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustazah Haslimah dan juga Ustaz Alfian. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan pengajian akidah dan fiqh serta pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah. Nama Muhammad Hafizi bin Ghazali, berangka giliran 2021 2523 40775. InsyaAllah. Seterusnya kita akan lihat pula kepada isi kandungan. Terdapat 6 dalam slide ini, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua kaedah fiqh, yang ketiga isu seksualiti dan juga penyelesaiannya, yang keempat kepentingan kaedah fiqh, yang kelima kepentingan pendidikan seksualiti di sekolah rendah, dan yang keenam ialah penutup. Jadi untuk pengenalan bagi kaedah fiqh ini kaedah fiqh merupakan satu ilmu yang berkaitan dengan penjelasan tentang hukum-hukum yang diperkenalkan oleh ulama untuk menyelesaikan hukum fiqh. Maksud kat sini, kaedah fiqh ni ialah satu kaedah yang telah dibincangkan oleh para ulama dan telah disepakati, dan kaedah fiqh ini dia boleh ditakrifkan sebagai hukum syarak yang merangkumi pelbagai masalah hukum fiqh. Jadi kat sini kita boleh lihatlah, iaitu pelbagai masalah dalam hukum fiqh ini boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah fiqh. Seterusnya, jadi untuk kaedah fiqh yang telah disepakati oleh ulama merangkumi 5 kaedah, iaitu yang pertama al-umuri bimaqasidiha, al-yakin la yazulu bisyak, al-masyaqqah tajlubut taysir, la darar wa la dirar, dan yang kelima ialah al-adah muhakkamah. Kita akan lihat satu persatu lepas ini. Jadi untuk yang pertama, iaitu al-umuri bimaqasidiha, yang bermaksud setiap perkara yang dilakukan itu bergantung kepada niat. Poin yang kedua iaitu niat menentukan suatu amalan itu menjadi ibadat. Dalam Islam, jika kita berniat untuk melakukan suatu perkara kebaikan, maka telah dicatat sebagai satu kebaikan. Kita boleh lihat kat sini bahawa niat kita untuk melakukan suatu perkara baik itu telah dicatatkan sebagai satu kebaikan. Jadi jelaslah kat sini bahawa setiap perbuatan itu ia dinilai berdasarkan niat seseorang. Untuk kaedah seterusnya, untuk kaedah yang kedua iaitu al-yakin la yazulu bisyak. Ia bermaksud keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan itu disandarkan dengan sumber yang jelas dan tiada keraguan padanya. Sebagai contoh, saya nak ambil kat sini ialah kita tidak tahu bahawa kita ni semayang ke tak lagi, contoh. Lepas tu kita pun tanya dekat kawan kita semayang tak lagi. Lepas tu kawan kita kata kita semayang dah, tapi kita ni ragu-ragu bahawa kita ni semayang ke tak lagi. Jadi jika solat itu, contohnya macam kawan kita, ada 2-3 orang kawan kita yang kata kita ni solat dah, lepas tu kita je yang rasa kita ni tak solat lagi. Jadi kat situ kita boleh kata kat sini keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Jadi jika 2-3 orang dah kata yang kita ni semayang dah, jadi kita tak boleh ambil lah keraguan kita tu untuk kita semayang balik. Jadi kat sini kita boleh amalkan kaedah yang kedua iaitu al-yakin la yazulu bisyak. Untuk kaedah yang ketiga iaitu al-masyaqqah tajlubut taysir, yang bermaksud kesukaran itu mendatangkan keringanan. Keringanan ini dalam Islam dia dipanggil sebagai rukhsah. Kesukaran apabila melaksanakan perintah Allah, maka ada keringanan. Al-masyaqqah tajlubut taysir ini kebiasaannya kita lakukan apabila pergi musafir. Contoh, kita bermusafir, kita telah lepas daripada 2 marhalah, kemudian kita boleh jamak serta qasar salat tersebut. Jamak serta qasar itulah yang dipanggil sebagai keringanan, ataupun dalam Islam kita panggil sebagai rukhsah. Kita panggil dia sebagai rukhsah salat. Kita boleh gabung sekali dan kita boleh pendekkan rakaat tersebut, rakaat salat tersebut. Jadi yang ketiga ini merupakan al-masyaqqah tajlubut taysir, yang bermaksud kesukaran itu mendatangkan keringanan. Untuk kaedah yang seterusnya iaitu yang keempat, la darar wa la dirar, yang bermaksud tidak ada mudarat dan tiada yang memudaratkan. Dan
terakhir sekali kaedah yang kelima, iaitu al-adah muhakkamah, iaitu adat adalah penentu. Adat di sini kita panggil dia sebagai adat sesuatu masyarakat tersebut. Jadi kita boleh menggunakan adat suatu tempat yang digunakan oleh masyarakat tersebut sebagai penentu kepada satu-satu masalah fiqh itu. Jadi yang kelima iaitu al-adah muhakkamah, yang bermaksud adat adalah penentu. Seterusnya kita beralih pula kepada isu seksualiti dan penyelesaian bagi isu tersebut. Seksualiti ini merupakan salah satu fitrah manusia. Iaitu yang pertama, kita boleh lihatlah lelaki ini dia tertarik kepada perempuan dan perempuan tertarik kepada lelaki. Itulah yang dinamakan sebagai seksualiti. Dan kegagalan mengawal nafsu mendorong keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Jadi kat sini kita boleh tekankan iaitu isu seksualiti ni dia begitu, orang kata macam ni, dia tidak asing lagi dalam masyarakat. Banyak isu-isu seksualiti yang membabitkan seksualiti yang boleh dilihat dalam masyarakat kini. Sebagai contoh, ada isu-isu yang boleh mencalarkan imej nilai kesucian agama Islam itu. Jadi kita akan lihat apakah isu-isu yang disebut sebagai isu seksualiti. Jadi untuk isu yang pertama iaitu isu sumbang mahram. Sumbang mahram ini merupakan satu aktiviti tidak bermoral yang berlaku di antara individu yang haram berkahwin. Mahram ini disebut sebagai haram berkahwin. Contohnya seperti ibu kita, ayah kita, adik-beradik kita, ibu saudara dan sebagainya. Itulah yang dinamakan sebagai mahram. Sumbang mahram ini kita boleh lihat ia berlaku akibat tiada batas pergaulan dan aurat sesama mereka. Jadi kita boleh lihatlah tiada batas pergaulan ni macam sesama adik-beradik itu kita boleh je sentuh dekat ke semua bahagian tubuh badan. Jadi itu tidak sepatutnya berlaku dalam keluarga orang Islam. Dan yang kedua ialah aurat dan tiada batas aurat. Kalau kita tahu batas aurat antara lelaki dan perempuan walaupun adik-beradik ni tetap ada. Hanya suami dan isteri yang tiada batas aurat. Jadi kat sini kita boleh tekankan iaitu tekankan kat sini antara batas pergaulan dan batas aurat ini perlu dijaga sesama ahli keluarga dan juga mahram kita. Untuk kaedah fiqh yang digunakan bagi menangani isu seksualiti yang telah disebutkan sebentar tadi iaitu sumbang mahram, kita boleh menggunakan al-adah muhakkamah yang bermaksud adat adalah penentu. Sebagai contoh, langkah-langkah yang boleh kita lakukan ialah pengasingan tempat tidur serta memakai pakaian menutup aurat. Pengasingan tempat tidur ni kita boleh dilihat dalam agama Islam telah menekankan bahawa seseorang kanak-kanak lelaki itu perlu dipisahkan tempat tidur dengan ibu bapanya, dengan adik-beradik perempuannya dan sebagainya. Jadi kat sini agama Islam telah meletakkan pengasingan tempat tidur ni bagi menangani menangani masalah seperti isu tersebutlah, seperti isu sumbang mahram. Jadi kat sini yang kedua iaitu memakai pakaian menutup aurat. Memakai pakaian menutup aurat ni iaitu yang tidak yang tidak mencolok mata, yang tidak boleh menaikkan syahwat antara satu sama lain. Jadi kat sini al-adah muhkamah merupakan satu kaedah yang orang kata terbaiklah bagi menangani isu seksualiti iaitu sumbang mahram. Untuk isu yang seterusnya iaitu isu yang kedua. Isu ini saya bawakan bertajuk isu cabul dan juga rogol. Cabul dan juga rogol ini dalam PRPM, dalam Kamus Dewan, ia bermaksud perbuatan memperkosa yang mengakibatkan maruah seseorang tercalar. Jadi cabul dan rogol ni kita boleh definisikan dia sebagai satu perlakuan yang boleh mencemarkan seseorang. Tidak kiralah seperti kita meraba, mengambil gambar tidak senonoh dan sebagainya. Itu semua tertakluk kepada cabul dan juga rogol. Cabul dan juga rogol ni kita boleh lihatlah kesan daripada cabul dan juga rogol ni dia boleh mengakibatkan kemurungan, kesedihan dan sebagainya. Saya sebagai contoh ada satu kes berlaku di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Dikatakan seorang lelaki itu telah meraba perempuan tersebut. Jadi perempuan itu mestilah berasa malu dan juga kesal
akan perbuatan yang telah dilakukan oleh lelaki tersebut. Jadi perempuan itu berasa kemurungan dan juga kesedihan kerana beliau ni malu kerana telah dicabul dan serta diraba oleh lelaki tersebut. Jadi kat sini isu cabul dan juga rogol ini tidak asing lagi lah dalam masyarakat, dan kita sebagai umat Islam harus mencegah perbuatan tersebut daripada terus berlaku. Kaedah fiqh yang digunakan untuk menangani isu cabul dan juga rogol ini kita boleh ambil, iaitu la darar wala dirar, yang bermaksud tidak ada mudarat dan tiada yang memudaratkan. Iaitu antara langkah yang boleh kita lakukan ialah kempen kesedaran, aktiviti bela diri. Jadi kita boleh lihat kat sini, kempen kesedaran ni kita boleh memupuk kesedaran kepada orang lelaki untuk lebih menjaga nilai-nilai wanita ini, lebih menjaga diri wanita ini. Seperti kita tidak memukul mereka, tidak mencabul mereka dan sebagainya. Serta kempen kesedaran aktiviti bela diri. Bagaimana yang kita telah lihat di dada-dada akhbar, aktiviti perbuatan merogol, kes merogol ini banyak dimonopoli oleh orang perempuan. Kini orang perempuan yang telah menjadi mangsa. Jadi kat sini kita boleh uh, menggunakan kempen kesedaran untuk terus meningkatkan lagi aktiviti bela diri, supaya orang perempuan ni dia ada seni bela diri dalam diri mereka. Sekurang-kurangnya boleh mempertahankan diri daripada sebarang ancaman. Yang kedua ialah tindakan tegas terhadap perogol seperti hukuman penjara, hukuman sebat dan sebagainya. Jadi saya yakin bahawa langkah-langkah ini boleh digunakan untuk mengurangkan lagi kes cabul dan juga rogol dalam masyarakat kita. Jadi untuk seterusnya, iaitu kepentingan pendidikan seksualiti di sekolah. Uh, di sini saya akan bahagikan kepada beberapa aspek, iaitu agama, nyawa, akal dan juga keturunan. Jadi kepentingan pendidikan seksualiti ini di sekolah dari segi agama ialah murid ini dapat mengetahui batas-batas pergaulan di sisi agama. Sebagai contoh yang telah saya sebutkan bagi isu sumbang mahram tadi, apabila adanya pendidikan seksualiti ini, murid itu tahu tentang batas aurat dan juga batas pergaulan mereka di rumah. Batas aurat antara dia dengan ayah dia, batas pergaulan antara dia dengan adik-adik dia dan sebagainya. Jadi untuk aspek nyawa ini, murid boleh menyelamatkan diri daripada sebarang ancaman. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan seksualiti ini tidak orang kata tidaklah tertumpu kepada dari segi agama semata-mata. Ianya juga ianya juga boleh ianya orang kata apa ni? Ianya boleh diluaskan lagi dengan menyentuh aspek nyawa. Iaitu apabila murid ini belajar tentang pendidikan seksualiti dari segi nyawa, ia boleh menyelamatkan diri mereka daripada sebarang ancaman. Untuk aspek akal, iaitu murid tidak akan melakukan aktiviti yang boleh merencatkan akal seperti menonton video-video lecah seperti pornografi dan sebagainya. Jadi kat sini saya nak tekankan bahawa ada satu kajian yang dikatakan bahawa pornografi ini, kesan daripada menonton video pornografi ini lebih teruk daripada dadah, lebih teruk daripada dadah. Jadi kat sini kita boleh lihatlah bahawa dalam satu kajian itu, kajian itu dia kata bila kita ketagih akan video pornografi ini, dia boleh merecatkan kita punya akal, seterusnya mengecutkan kita punya bahagian hadapan otak ini. Jadi saya percaya bahawa jika kita mendedahkan perkara ini kepada murid, murid ini tidak akan melakukan aktiviti tersebut. Kerana aktiviti tersebut boleh merencatkan akal dia orang. Jadi untuk yang seterusnya, iaitu aspek keturunan, murid ini percaya bahawa mereka ini wajib menjaga jalur kesucian keturunan dengan mencegah seks serambang. Jadi kita tahu bahawa kepentingan pendidikan seksualiti ini tidak hanya tertumpu kepada agama, nyawa, akal semata-mata. Jadi ia juga berkait dengan keturunan. Murid-murid ini akan berasa lebih menghargai keturunan mereka dan juga akan lebih menjaga dia punya keturunan dengan mencegah seks serambang daripada terus berlaku. Jadi untuk penutup bagi pembentangan ini, saya akan bagi sedikit rumusan. Rumusan ini, setiap perkara telah diajar dalam Islam dan telah diatur dengan baik oleh ulama. Jadi kita tahu kat sini lah bahawa
ulama-ulama telah menggunakan 5 kaedah fiqh itu dalam